Hello, Assalamualaikum. Uh, Selamat pagi. Okay, maaf memang aku punya kamera hari ni tak tahu kenapa, apa hal pun aku tak tahulah. Okay, by the way thank you sebab dah subscribe aku punya channel. Untuk hari ni kita bercerita pasal Game Week ke-11. Okay, sebelum tu aku tunggu jap aku buka dulu video, buka dulu nama web yang sepatutnya. Aku tak tahu kamera aku pasal malam ni. uh, eh Okay guys, kita pasal Game Week 15. uh, Kita baru lepas habis Game Week 15. Okay, kalau ikutkan kita cerita pasal point aku dulu. Okay, by the way point aku 58 untuk Game Week 15. Dan aku naik ke 170 daripada 189, naik ke 170. Dan overall kalau ikutkan 624, 597. Okay, korang boleh nampak kat situ. Ada kenaikan lebih kurang 19 kot. Okay, so ada kena, orang kata ada perubahan lagi. Okay, daripada Game Week 14 ke 15 tu. Okay, nampak cantik sikit. Dan 5 minggu kalau ikutkan point yang pada aku tak ada, nak kata cantik sangat tak adalah. Okay lah, nice. Ada sedikit perubahan kat situ yang kita nak. Okay, untuk Game Week ke 15 ni ada 6 player yang aku predict sebelum ni, iaitu yang pertama kita cerita pasal player yang tak menjadi lah. Okay, yang tak menjadi Guelon, Jesus, Ronaldo. 3 player yang aku rasa, kalau kata tanya aku yang paling dalam banyak 6 ni, 3 ni aku rasa yang aku paling kecewa adalah Jesus lah. Main tak berapa lama, 15 minit. Tak silap aku minit-minit last masuk. Guelon pun nak kata aku kecewa tak jugalah, pasal injured tak apalah. Kita tahu masa dalam perlawanan tu injured. Macam Jesus ni, aku target sebenarnya dia akan berada dalam first E untuk Pep punya team. Tapi di ujung-ujung baru masuk. Okay, untuk Ronaldo, game yang pada aku agak seronok sebenarnya antara Crystal Palace dengan Man U. Menangan berpihak pada Man U. Agak kental jugalah sebenarnya Crystal Palace dalam game ni. Selepas tu kita bercerita pasal player yang menjadi untuk minggu tu, iaitu 3 player, Barnes, Salah dengan Bernardo Silva. Okay, Bernardo Silva dengan Salah aku boleh jangka dah dua player ni akan menjadi. Walaupun kita tahu Salah hanya sekadar assist, game pun agak seronok juga antara Liverpool dengan Wolves. Kemenangan 1-0. Dari segi statistik, Salah pun kita tengok nice je. Berbanding dengan Bernardo Silva, lebih lah Bernardo Silva. Untuk Barnes, bukan nak kata aku punya ramalan tu tepat, tidak lah. Tapi aku sekadar untuk target untuk aku sama ada nak ambil Barnes untuk next game atau tak. Okay, ini ada 6 player yang aku sebut sebelum. Dan sekarang ni kita masuk pada prediction minggu ni, Game Week ke-16, iaitu yang pertama aku bawa masuk dululah player-player yang ada berada Game Week ke-15 sebelum ni, iaitu Salah dan Bernardo Silva. Sekali lagi aku masukkan dalam aku punya prediction kali ni. Okay, perlawanan antara Bernardo akan bertemu dengan Wolf minggu ni. Okay, bermain dekat home. Aku boleh kata game yang agak seronok sebenarnya bagi aku, iaitu kalau ikutkan perlawanan ni, aku boleh katakan yang berpihak pada Man City. Kejap aku tengok dulu. Aku tak buka, tak sempat nak buka. Sebenarnya dari tadi aku betulkan aku punya kamera, tak tahulah kenapa. Okay, dari segi perlawanan antara Man City dengan Wolf, aku boleh kata game ni berpihak pada Man City lah. Kemenangan yang sebelum ni tahun bulan 3 2021, 4-1, okay, perlawanan tu dimenangi oleh Man City. Dan sebelum tu ada tahun 2019 pun ada, tapi
kebanyakan game pertemuan antara Man City dengan Wolves ni, aku lebih kata uh, ada peluang lah sebenarnya, peluang untuk Man City untuk menang. Yang kita tahu, walaupun kita tahu Man City ada terlibat dengan game UCL minggu ni, Champions League, dia terlibat dengan Leipzig punya game, kalah, walaupun kalah, tapi masih lagi Man City layak ke next round. Ada satu kad merah daripada Walker, iaitu aku harap minggu ni Walker akan ada dalam first E untuk Man City lah, sebab aku sendiri pun ada Walker sendiri. Kalau ikut pertemuan antara Man City last tahun 2001, kemenangan 4-1, aku boleh kata Jesus ada dalam senarai aku. Tapi aku tak boleh nak cakap Jesus akan main, sebab dalam fantasi aku nampak dia berwarna kuning, 75%. Jadi aku tak berani nak cakap dia akan bermain. Mungkin kalau kau tanya aku antara Bernardo Silva ataupun lain-lain player selain Bernardo Silva, aku boleh kata Foden mungkin dalam tu. Tapi Foden pun tak silap aku pun injured juga. 75% juga. Sekejap, confirmkan. Yes, 75% juga. Kalau ikutkan ankle injury, aku tak berani nak cakap. Ankle injury ni masalah sikit. Kalau kau tanya aku ankle injury ni, kalau aku sebagai pernah yang main, orang kata yang main bola ni, aku cakap ankle ni pada aku agak injury yang pada aku paling tak suka sebenarnya dalam main bola ni. Untuk Ronaldo pula, minggu ni dia akan bertemu dengan Norwich, dan aku rasa better aku sebut satu lagi player Man U lah, Rashford. Kedua-dua player ni aku target sebenarnya lebih daripada apa yang dijangka. Kalau tanya aku, lebih daripada 3 point lah. Aku jangkakan mungkin kalau kau tanya aku lebih kata Ronaldo mungkin ada gol minggu ni. Rashford sebagai main utama untuk game Norwich ni pada aku, selain daripada Sancho lah. Kalau kau tanya aku boleh katakan Sancho adalah salah satu target aku juga sebenarnya. Sebelum tu aku boleh bercakap yang ini bukannya dalam tim aku sebenarnya player-player ni, tapi kebanyakan ni kalau kau tanya aku lebih kepada aku nak watch list, lebih kepada aku target untuk aku next round punya game. Sebab kalau kau tanya aku nak maintain aku punya point. Jadi mungkin pertukaran kali ni pun, minggu ni pun, mungkin satu juga player yang aku tukar. Rashford dan Ronaldo adalah dua pilihan aku sebenarnya. Dari segi statistik, aku boleh katakan Ronaldo setiap game agak menarik sebenarnya. Ada shoot, ada on target, ada aspek gol yang cantik, ada kipas yang cantik juga. Sentiasa ada. Mamat ni memang sentiasa ada. Untuk Rashford pula, walaupun kita tahu yang dia bermain dengan Crystal Palace last tu 75 minit, lebih daripada 75 minit. Tapi aku tak nampak yang sebenarnya apa yang dicuba oleh Rashford. Dari segi kipas pada aku agak menarik. Tapi mungkin kalau kau tanya aku main utama untuk Man U, aku nampak yang ini adalah fokus pada forward. Mungkin kalau kau tanya aku, kalau tak ada Ronaldo sekalipun, mungkin lain-lain player tu akan lebih banyak cenderung untuk pergi ke attacking. Itu yang aku nampak untuk Man U. Tapi aku harap sebenarnya lain, sebab aku, kalau kau tanya aku, main utama untuk setiap game bukannya satu player saja yang kita nak sebenarnya. Mungkin kalau kau tanya semenjak Ronaldo masuk ni, boleh katakan semua bola banyak diumpan pada dia, dibagi pada dia. Jadi aku rasa aku sebenarnya nak tengok Man U ni sejauh mana dia boleh pergi bila adanya Ronaldo ni. Yang ini aku nak tengok sebenarnya. Ini 3 player yang aku dah sebut. Untuk player yang keempat, aku boleh katakan selain daripada Salah lah. Hari kali ni aku bercerita, aku tolak Salah, aku ambil Mane untuk sebagai aku punya target next punya game week. Selain daripada kita meletakkan ini sebagai prediction, aku boleh katakan ini sebagai macam aku cakap tadi lah, sebagai aku punya watchlist aku. Untuk Mane pula, aku boleh katakan dalam 3 game, point yang tak berapa nak cantik,
tak ada nampak sebenarnya kat mana-mana, tapi aku harapkan minggu ni dia akan come up balik, buat um, orang kata comeback balik. Itu yang aku nak sebenarnya daripada Mane. Salah satu player yang pada aku agak bagus sebenarnya dalam 2 musim 3 musim lepas, tapi aku tak nampak musim ni kat mana sebenarnya dia. Aku lebih nampak yang sebenarnya Salah dan Jota. Tapi aku rasa macam minggu ni macam perlu aku letak dia sebagai dalam prediction aku. Okay. Statistik boleh katakan tak berapa nak cantik, tapi aku boleh katakan kalau perlawanan antara um, Aston Villa dengan Liverpool ni ada sedikit benda yang kita kena hati-hati, iaitu perlawanan yang aku boleh katakan pernah terjadi sesuatu yang kata di luar jangkaan, iaitu um, tak silap aku musim lepas ada kemenangan besar yang daripada Aston Villa, iaitu tak silap aku 7-2 kemenangan. Kalau kau tanya aku, itu adalah perkara yang bagi fan-fan Liverpool, aku boleh kata itu orang kata kenangan pedih lah pada aku. Tapi aku tak nak benda tu sebenarnya. Kalau kau tanya aku kalau mana tim fan-fan Liverpool mesti tak nak benda tu terjadi sekali lagi. Dan selepas kekalahan Liverpool dengan Aston Villa dengan kekalahan 7-2 tu, baru selepas tu kita boleh nampak yang ada kemenangan daripada Liverpool 4-1, kemudian ada uh, kemenangan 2021 ni, tahun 2021 ni bulan 4 lagi tu ada kemenangan 2-1. Pada aku agak bagus selepas tu. Okey, dari segi kemenangan 4-1 tu, aku boleh katakan Salah dan Mane adalah dua player yang pada aku kena memang dalam senarai tu, dalam senarai jaringan, dalam senarai assist, iaitu aku nampak untuk kemenangan 4-1 tu. Dan kemenangan 2-1 yang tahun 2021 bulan 4 tu, aku boleh nampak yang nama Salah ada. Okey, nama Salah ada, nama Alexander pun ada. Okey, aku dan kalau ikutkan pada tiga perlawanan yang ada ni, aku boleh katakan ada bolos. Itu je aku cakap. Jadi berhati-hati sikit bab-bab yang pemilihan untuk defend. Yes, kalau kau tanya aku, ramai player ada, ramai manager kita, ramai yang ada Arnold. Okey. Dan kalau kau tanya aku sendiri pun ada Arnold, dan aku sendiri ada Alisson, keeper Liverpool. Jadi kita abaikan benda tu. Aku anggap itu sebagai yang kata uh, kita teruskan juga. Okey. Jadi tak perlu aku rasa nak tukar player yang terlalu banyak. Okey, itu 4 player. Player yang kelima yang aku nak sebut adalah Antonio. Yes. Dalam Facebook, dalam Fantasy Hub sendiri berkata Mane ataupun Ronaldo. Kalau kau tanya aku, bukan setakat dalam Facebook je. Kita punya kawan kita dalam Alasik Facebook pun, rakan FBL pun ada juga bertanya juga soalan yang sama. Ronaldo ataupun Antonio. Dua player yang pada aku berbeza dari segi harga. Okay. Dari segi statistik, aku boleh kata Ronaldo lagi better. Tapi dari segi perlawanan, aku boleh kata dua-dua ni menerima kunjungan player yang tim yang agak berada dalam kedudukan nombor 18 dan kedudukan nombor 20. Man U sendiri bertemu dengan Norwich dalam kedudukan yang ke-20, Norwich. Kemudian West Ham bertemu dengan Burnley ni dalam kedudukan Burnley sendiri dalam nombor 18. Dan kalau kita nak tahu table sekarang pun, kita nampak West Ham sendiri berada dalam kedudukan nombor 4 dan Man U sendiri dalam kedudukan nombor 6. Jadi memang dari segi pertemuan antara 4 player ni, 4 tim ni, aku boleh katakan berpihak. Kalau aku tanya aku, atas paper semua berpihak pada Man U, semua berpihak pada West Ham. Cuma benda ni kita kena tunggu result. Okey, pada aku macam-macam boleh jadi. Bab bola, benda tu bulat. Macam biasa kita dengar daripada dulu, kita boleh kata benda bola tu bulat. Jadi macam-macam boleh jadi. Okey, Antonio pada aku antara dua harga yang aku boleh kata banding antara dua ni, yes, aku sendiri tak ada Ronaldo. Aku sendiri tak ada Antonio. Aku sendiri ada aku ada Jesus, kemudian aku ada Saint-Maximin, kemudian aku ada Dennis. Tiga player ni aku akan keluarkan, tapi salah satu player yang dalam ni mungkin akan aku keluarkan dan aku masukkan salah satu player yang ada sekarang, sama ada Antonio atau Ronaldo.
Sekiranya kalau aku keluarkan bawa masuk Ronaldo, dua player yang aku rasa kena korban. Okey. Kalau sekiranya aku masukkan Antonio, aku hanya perlu korbankan satu player. Itu perancangan aku untuk minggu ni, sama ada aku nak meletakkan midfield ataupun meletakkan uh, fokus aku pada midfield ataupun fokus pada aku forward. Sebenarnya kalau kau tanya aku lebih minggu ke-16 ni aku lebih nak fokus pada forward. Sebab aku sendiri ada Rafinha dan kita tahu yang live minggu sebelum tu aku meletakkan Smith Rowe dalam aku bawa masuk Smith Rowe. Jadi tak menjadi. Smith Rowe sendiri tak bermain dalam game week bertemu Everton. Yes. Kita tahu yang Everton menang game tu. Okey, sebenarnya antara Everton dengan Arsenal tu aku boleh katakan sepatutnya lebih patutnya kemenangan tu berpihak pada Arsenal. Tapi yes, macam aku cakap lah, bola tu bulat, macam-macam boleh jadi. Okey, itu 5 player yang aku dah sebut. Kemudian kita masuk ke player yang ke-6, iaitu player ke-6 aku adalah ini. Berbeza dengan orang lain. Okey, kita tahu yang minggu sebelum tu adalah minggu ke banyak tim-tim yang kalau katanya aku tim-tim besar hampir tercedok juga sebenarnya. Okey, antara yang aku rasa betul-betul tercedok adalah perlawanan antara West Ham dengan Chelsea. Kekalahan Chelsea pada West Ham 3-2. Kemudian kita tahu macam mana betapa susahnya Liverpool masa game week ke-15 dan betapa susahnya Man U nak menang dalam game pertemuan masing-masing, iaitu kalau kau tanya aku kedua-dua jaringan kedua-dua tim Man U dan Liverpool sendiri dapat kemenangan pun di hujung-hujung, di akhir-akhir perlawanan. Liverpool sendiri kita tengok macam mana Jota depan gol sendiri pun tak gol. Kemudian Man U sendiri sekali lagi Fred buat gol, jaringan yang agak menarik pada aku. Kemudian kita boleh tahu yang Aston Villa sendiri menang dengan Leicester City. Jadi kita boleh tampak minggu game week ke-15 tu nampak agak berbeza sebenarnya. Dan ini adalah game week ke-16, mungkin adalah satu pemangkin pada aku adalah untuk player-player tim-tim besar ni untuk comeback balik. Chelsea balik comeback, Liverpool back balik, atur balik perlawanan macam mana. Man U walaupun baru masuknya manager baru, pada aku sepatutnya kena ada perbezaan dekat situ bila manager baru masuk tu. Leicester City yang kita tahu kalah dengan Aston Villa tu, buat comeback balik, atur balik. Tapi aku rasa untuk Leicester City ada sedikit orang kata permasalahan dalaman yang kita boleh boleh nampak lah kat sini. Okay. Kemudian Arsenal, yang orang kata dalam beberapa minggu ni aku boleh kata sebelum kekalahan dengan Man U tu, game dia agak cantik, teratur, susun. Dan kalau ikutkan kedudukan dia pun dah kembali berada dalam kedudukan ke-7, ke-8, 7 di bawah dengan Man U. Jadi persaingan antara Man U Liverpool boleh nampak kat sini untuk musim ni. Okey, jadi Jenny pada aku adalah salah satu player yang aku rasa aku sentiasa ambil. Okey, sebelum game week orang kata awal-awal musim last season memang sentiasa aku ambil. Player yang pada aku agak rajin. Macam aku cakap sebelum ni lah, aku lebih suka player-player yang belah kiri, yang aku rasa lebih banyak buat attacking daripada defend kanan ataupun player wing kanan. Aku lebih nampak player yang berada di kiri lebih bagus sebenarnya. Okey, yang itu aku nampak lah selalunya yang aku akan ambil. Untuk je ni pula, kalau kau tanya aku, bermain dengan Arsenal lebih kurang 65 minit. Okey, untuk 65 minit kena berapa minit? 64 minit. Ada dua point kat situ. Kemudian sebelum dia dikeluarkan ada orang kata clean sheet kat situ. Nice orang kata. Point yang pada aku agak cantik juga. 12. Yes, ada assist. Yes, ini yang aku nampak pada Kenny untuk kali ni. Selain daripada player-player lain macam Alonso ke, Cancelo ke, aku boleh katakan itu pun antara yang bagus. Tapi dalam dari segi FDR, future yang ada sekarang ni pada aku tak beberapa cantik untuk kita letakkan player-player macam ni. Mungkin kalau kau tanya aku, kita mungkin dalam Cancelo ke, Arnold ke, Alonso ke, Chilwell ke, dalam kedudukan future yang tak berapa cantik ni, kita mengharapkan mungkin ada assist, ada goal daripada dia. Dia ni adalah salah satu harapan aku untuk minggu prediction aku ni untuk game week ke-16 ni. Kalau kau tanya aku, harga yang agak murah, 4.7. Kemudian dari segi statistik, yes, kita tak nampak sangat sebenarnya statistik yang cantik daripada Cheney sendiri. Ada satu je kipas, yang lain-lain
untuk on target shoot aku tak nampak kat sini. Lebih kalau kau tanya aku antara Cheney dengan Reguilon, aku lebih suka mengatakan Reguilon, tapi untuk kali ni aku meletakkan Cheney sebagai prediction aku minggu ni. Okay guys, perlawanan yang aku untuk Arsenal agak-agak sebenarnya mudah sebenarnya ni bertemu Southampton minggu ni. West Ham, Leeds, Norwich. Dari segi performance yang ada pada Arsenal, aku boleh katakan perlawanan ni akan lebih berpihak pada Arsenal. Dan mungkin kalau tanya aku lebih, kalau kemenangan berada di tangan Arsenal ni, bolehlah orang kata Arsenal keluar daripada gua. Dah 2 minggu bro. Okay, 2 minggu bro Arsenal berada dalam gua tu. So tiba masa untuk keluar, untuk buat comeback balik. Kita tunggu result jawapan yang ada. Okay guys, bertanya pasal perlawanan minggu ni, aku boleh katakan ada beberapa game yang aku rasa seronok juga kita nak tengok. Antaranya, okay, kita pilih macam biasa 3 perlawanan yang aku rasa betul-betul kau nak tengok. Antaranya yang pertama adalah perlawanan antara aku boleh katakan perlawanan antara Liverpool Aston Villa. Pada aku agak menarik sebenarnya. Kita tahu kekalahan yang 7-2. Kalau boleh jangan ada jadi lagi lah. Okay, sebab ini betul bila dah terkena tu agak tak berapa nak seronok Liverpool. Sebab kalau kita kan kedudukan Liverpool sendiri dalam nombor 2. Kemudian perlawanan antara kalau kau tanya ke perlawanan antara selain daripada tu adalah perlawanan antara Liverpool dengan Liverpool Aston Villa ni, kita akan nampak pertemuan antara Gerrard dengan tim lama. Pertemuan Klopp dengan Gerrard. Yes, itu kita nak tengok. Kemudian perlawanan antara Man City dengan Wolves pun ada agak-agak menarik juga. Dari segi atas paper aku boleh katakan Man City ada peluang untuk menang. Kemudian satu game lagi aku rasa aku nampak kat sini adalah perlawanan antara tengok Newcastle. Okay, Newcastle dengan Brighton. Brighton pada aku tak berapa nak cantik sangat. Tapi dari segi atas paper aku boleh katakan perlawanan antara Brighton dan Newcastle ni lebih berpihak kepada Newcastle untuk beberapa game yang lepas. Aku boleh katakan Newcastle agak-agak bagus sebenarnya atas paper. Aku boleh katakan ada Newcastle dengan Leicester City. Okay, perlawanan antara Newcastle dan Leicester City pun agak menarik sebenarnya. Sebab kita nak tengok kat mana Vardy sebenarnya. Kalau kau tanya aku, ramai memilih Vardy sebelum ni. Okay, tak silap aku minggu lepas pun sendiri ramai, game week ke-15 tu pun sendiri ramai berharapkan Vardy. Okay, Vardy ada gol. Tapi tak silap aku game tu aku boleh kata Vardy main pun dah hujung-hujung last minute lebih kurang. Ya. Aku rasa tak silap aku benda tu Vardy masuk dalam minit ke dalam minit ke berapa Vardy masuk? Vardy masuk dalam minit ke minit ke 65. Yes. Ramai meletakkan Vardy betul-betul dalam first diorang. Bila tahu Vardy tak main, yes, ramai gila yang tercedok. Okay, kecewa gila. Kemudian yang kalau kau tanya aku selain daripada Vardy tu, Jesus pun pada aku agak kecewa juga. Smith Rowe pun pada aku kecewa juga. Okay, Smith Rowe kita boleh faham injured. Jesus pun tak salah aku injured juga. Okay, jadi ini adalah prediction minggu ni, game week ke-16. Dan aku harap mungkin ada pemilihan yang berbeza. Tapi dari segi global, aku nampak kat sini ramai mengatakan first Bowen, kedua Bernardo Silva, ketiga Ronaldo. 3 player dalam segi global, ramai mengatakan prediction 3 player ni akan menjadi minggu. Okay guys, aku rasa itu saja untuk malam ni, untuk video aku kali ni. Maaf, aku terang aku minta maaf. Aku tak tahu kamera aku buat hal ke apa ke, tapi tak apa, aku akan cuba tengok. Mungkin kalau kau tanya aku, kalau masih lagi terjadi macam ni, mungkin live deadline pun mungkin aku akan macam ni juga, kosong, tak ada apa-apa, tak ada nampak aku ber live seperti biasa, tak ada kamera buat masa ni. Okay, tengok aku betulkan dulu sebelum aku undurkan diri. Jangan lupa bro, okay,
Jangan lupa semua, closing deadline lebih kurang Sabtu pagi 2:30 pagi. InsyaAllah aku akan live macam biasa sebelum 2:30 pagi tu. Okay, jadi kalau tak dapat mungkin 2 pagi ataupun 1:45 pagi macam tu. Okay, kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum. Terima kasih pada yang dah subscribe, terima kasih yang dah komen. Pada yang nak tahu info-info boleh masuk ke dalam Facebook kita. Okay, Ala6. Okay guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Aku Amy bro. Bye.